Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa khabar murid-murid? Cikgu harap anda semua sentiasa sihat dan bersemangat untuk belajar. Bersua lagi pada sesi PDPR bersama cikgu bagi Bahasa Melayu tahun 3. Hari ini kita akan belajar tema kebudayaan, kesenian dan estetika. Murid-murid boleh rujuk buku teks pada unit yang ke-14 di bawah tajuk Kenali Kesenian Kita. Tajuknya Syair Warisan Seni. Murid-murid, hari ini kita akan belajar aspek seni bahasa. Agaknya, apa aspeknya? Sila lihat tajuk, iaitu syair. Betul. Jom, mestilah tak sabar nak bersyair. Betul tak? Baiklah murid-murid, sebelum kita bersyair, mari kita lihat standard kandungan terlebih dahulu. Standard kandungannya 4.2 menghayati keindahan dan kesantunan bahasa dalam bahan sastera. Standard pembelajaran 4.2.3. Pada hari ini kita akan melagukan syair dan mendeklamasikan sajak serta memahami maksud. Satu roman syair. Jadi hari ini kita fokus kepada syair terlebih dahulu. Apa objektif pembelajaran kita pada hari ini murid-murid? Pada akhir PDPR, murid-murid akan dapat melakukan sekurang-kurangnya 3 daripada 4 rangkap syair serta menyatakan maksudnya. Jom kita dengar bagaimana alunan syair. Mesti murid-murid tak sabar nak dengar. Betul tak? Dari dahulu sehingga kini, tua dan muda, sana dan sini, kekal martabat warisan seni, jadi sanjungan hati nurani. Seni tarian ibarat permata, lenggok bersopan dipandang mata, gerak dan geri indah sekata, zapin dan inang pusaka kita. Nyanyian gazal warisan asli, diiring gambus tali temali, yang mendengar ceria kembali, sebarang kerja mudah sekali. Busana Melayu amat bermakna, apabila digaya indah suasana, kurung kebaya pelbagai warna, jadi pujian di mana-mana. Baiklah murid-murid, sedap tak alunan syair tadi? Tugas awak seterusnya ialah melagukan syair tersebut di rumah. Dalam buku teks, awak boleh lagukan syair itu di rumah sahaja, tak perlu hantar pada cikgu. Tetapi untuk latihan buku aktiviti nanti, murid-murid kena hantar. Jom kita lihat maksud syair yang ada dalam buku teks tadi, yang telah dilagukan oleh rakan anda tadi. Rangkap pertama ini dah ada disediakan dalam buku teks.
Warisan seni zaman berzaman perlu dimartabatkan dan disanjung. Yang ini nanti tak perlu salin dalam buku latihan. Awak dengar sahaja penerangan cikgu. Baik, yang ini ada dalam buku teks. Bagaimana yang dimaksudkan dengan perlu dimartabatkan dan disanjung? Tengok balik syair. Kekal martabat warisan seni baris ketiga jadi sanjungan hati nurani. Itu maksudnya dimartabatkan dan disanjung. Baik, rangkap yang kedua pun disediakan, maksudnya seni tarian indah gerakannya. Ini ayat prosa yang merujuk kepada maksud syair tadi. Seni tarian indah gerakannya ini di mana nak lihat? Tengok baris ketiga pada syair. Boleh tengok buku teks sekarang. Gerak dan geri indah sekata Zapin dan Inang pusaka kita. Bila indah sekata bermaksud indah gerakannya. Seragam saja. Biasa tengok orang menari. Kalau tak serentak dia jadi macam kucak kacir. Baik, kita pergi ke rangkap ketiga. Cikgu baca dulu maksud di sini ya. Apabila mendengar bunyi ghazal, kita menjadi gembira dan dapat melakukan sebarang kerja dengan mudah. Ini maksud rangkap ketiga. Tapi bagaimana nak dapat ni? Baik, kita tengok rangkap ketiga. Murid-murid ada tengok buku teks sekarang? Baik, nyanyian ghazal warisan asli diiring gambus tali temali yang mendengar ceria kembali sebarang kerja mudah sekali. Sebarang kerja boleh dibuat dengan mudah. Tadi bahasa dalam syair lain. Kalau dalam ayat prosa maksud ni lain. Apabila mendengar bunyi ghazal tadi nyanyian ghazal warisan asli, kita akan menjadi gembira. Dia kata yang mendengar ceria kembali. Itu maksudnya gembira. Kemudian sebarang kerja mudah sekali. Maksudnya kita boleh melakukan sebarang kerja dengan mudah. Baik, rangkap terakhir. Busana Melayu amat bermakna. Apabila digaya indah suasana, kurung kebaya pelbagai warna jadi pujian di mana-mana. Apa maksudnya? Pakaian tradisional iaitu busana Melayu dan juga baju kurung kebaya sangat istimewa dan sering mendapat pujian ketika digayakan. Ini maksudnya. Jadi pujian di mana-mana apabila digaya indah suasana, itu maksudnya istimewa. Okey, ini cara mencari maksud. Awak kena cari kata kunci. Jom kita dengar pula bagaimana alunan syair yang ada dalam buku aktiviti anda. Busana tradisi sangat berseni, dipakai orang kesana sini. Baju kebaya terkenal kini, jadi warisan hiasan jasmani. Kebaya labu warisan lama, dipakai ketika jalan bersama. Cantik coraknya bermotif drama, buat pemakainya tumpuan utama. Kebaya nyonya tinggi nilainya, negeri Melaka tempat empunya. Berbunga-bunga tepi sulamannya, si Dara memakai tambah cantiknya. Kebaya pindik nama diberi, jadi pilihan oleh saudari. Berkain batik tambah berseri, amat selesa senang berdiri.
Bagaimana dengan alunan syair itu tadi, murid-murid? Sedap tak? Sedap kan? Lepas ni nanti giliran awak pula yang melagukan syair tersebut. Jom kita lihat makna syair rangkap demi rangkap. Kita tengok rangkap yang pertama. Busana tradisi sangat berseni, dipakai orang ke sana sini. Baju kebaya terkenal kini, jadi warisan hiasan jasmani. Baik, kita lihat makna rangkap yang pertama yang telah cikgu gariskan di sini. Baju kebaya antara busana tradisi perlu diingati. Di sini di mana perkataan diingati ini dirujuk, yaitu warisan. Warisan ini bermaksud perlu diingati. Rangkap kedua, kebaya labuh warisan lama, dipakai ketika jalan bersama. Cantik coraknya bermotif rerama, buat pemakainya tumpuan utama. Baik, apa maksud syair rangkap kedua ini? Maksudnya baju kebaya labuh coraknya cantik. Baju kebaya labuh ni coraknya cantik. Ni dia kata cantik coraknya. Cerita tentang apa? Kebaya labuh. Dan pemakainya sering menjadi tumpuan. Ini merujuk kepada baris keempat ini. Buat pemakainya tumpuan utama. Pemakainya akan menjadi tumpuan. Apa maksud tumpuan? Tumpuan ini maksudnya orang tengok dia sahaja. Tertarik. Jadi menarik perhatian orang. Baju yang dia pakai. Si pemakai kebaya labuh ni menarik perhatian ramai. Jom kita lihat rangkap seterusnya. Kebaya nyonya tinggi nilainya, negeri Melaka tempat empunya. Berbunga-bunga tepi sulamannya, si dara memakai tambah cantiknya. Apa maksudnya? Anak dara yang memakai kebaya nyonya akan kelihatan semakin cantik. Rangkap ketiga ini cerita tentang kebaya nyonya pula. Kebaya nyonya ni berasal dari negeri Melaka. Ini maksud dia tempat empunya. Bermaksud berasal dari Melaka. Si dara memakai tambah cantiknya. Bermaksud anak dara yang memakai kebaya nyonya ni akan kelihatan semakin cantik. Ini maksud rangkap ketiga. Baiklah, kita tengok pula rangkap yang terakhir. Kebaya pendek nama diberi, jadi pilihan oleh saudari. Berkain batik tambah berseri, amat selesa senang berdiri. Ini pula rangkap keempat tentang kebaya pendek. Kebaya pendek yang dipakai dengan kain batik amat cantik dan selesa. Ni, kebaya pendek ni, ni berseri ni merujuk kepada amat cantik, amat selesa, senang berdiri merujuk kepada selesa. Saudari ni merujuk kepada perempuan. Takkan lelaki nak pakai kebaya? Ada tak? Baiklah murid-murid, dah panjang dah penerangan cikgu tadi. Sekarang giliran awak untuk membuat aktiviti pengukuhan. Murid-murid, pada hari ini murid-murid perlu buat buku aktiviti jilid yang kedua pada halaman yang ke-12. Tadi murid-murid dah dengar dah rakan anda melagukan syair. Sekarang giliran murid-murid pula. Yang pertama, apa yang murid-murid perlu buat? Sila lagukan semula syair tadi yang dalam buku aktiviti sahaja. Yang dalam buku teks tak perlu. Buku aktiviti sahaja. Sila lagukan syair tersebut dan hantar rakaman suara anda kepada cikgu. Itu yang pertama.
Yang kedua, sila lengkapkan maksud syair dalam buku aktiviti. Salin dengan kemas, semak ejaan, pastikan tanda baca betul. Ini 2 sahaja latihan anda pada hari ini. Terima kasih murid-murid kerana memberi perhatian pada penerangan cikgu pada hari ini. Syabas atas usaha anda pada hari ini. Teruskan bersemangat mengejar dan mencintai ilmu. Sehingga berjumpa lagi pada sesi PTPR akan datang. Assalamualaikum. Jumpa lagi.